Jadi apa yang berlaku, saya pernah buat lama dah. Saya buat, lepas tu saya stop, saya buat try balik semula kan. Oh, saya lupa nak rakam. Sudah rakam belum? Oh dah. Okay, so apa yang berlaku pelajar 2 orang ni dia saling mengharap. Okay, so katakanlah saya buat saya minta dia orang buat tugasan teaser contoh. So kau buatlah, aku buatlah. So lalas dua-dua tak buat. So bila saya minta ataupun saya check balik you punya submission berkenaan dengan assignment apa semua, tak ada, tak hantar. So bila saya tanya, dia kata dia sepatutnya buat tugasan ni cik, bukannya saya dah bagi-bagikan kerja. Jadi point dia sekarang ni pengharapan, kebergantungan tu. Sebab tu lepas sahaja saya guna kaedah tu, next semester saya dah stop dah. Pasal saya guna, kalau tak silap saya approach tu 2 sem ataupun lebih kurang dalam 1 tahun setengah. Tapi saya tengok amat menyedihkan lah. Sebab tu lepas tu saya decide satu pelajar satu produk. So bila satu pelajar dibawa satu produk ni, yelah kan, dia punya rasa tanggungjawab dia, effort dia tu lebih lah sikit. So kalau dia tak usaha, at the end of the semester nanti dia boleh nampak lah hasil dia. So inilah hasil aku, RM50 aja total sales. Nampak tak? Nampak sir. So dah terjawab kenapa. So yang kelas lain tu awak jangan tengok kelas lain, kelas kita lah. Mungkin pensyarah lain ada kaedah dia yang tersendiri kan. Dan satu lagi sebab kenapa saya tak gunakan approach pairing ni, awak berada di stesen masing-masing. Kan? Awak ada dekat rumah masing-masing lah. Jadi saya rasa lagi payah lah kalau kita nak kongsi produk kan, nak buat secara berkumpulan kan. Besok bila awak dah graduate pun awak sorang-sorang juga kan. Okay, so jadi saya dah nampak nanti dia punya masalah dia. Kecuali lah kalau tak silap saya 2 semester lepas ada pelajar dia mohon pada saya untuk buat untuk kongsi lah, untuk sharing. Maksudnya yang lain, pelajar lain satu produk, satu orang satu produk. Tapi yang dia ni dia minta tolong sangat cik, boleh tak saya share dengan dia? Saya pelik juga. Saya pelik sebab apa tau? Sebab dia orang ni lain jantina. Saya kata biasanya kalau orang nak share dalam grouping, group yang sama ni biasanya sama jantina kan. So bila saya duk korek, rupanya dia orang ni dah bertunang lah. So maksudnya dalam proses develop dia punya, apa kata orang tu, relationship kan. Dan kebetulan diorang juga dah ada produk dah sebelum ni, bukan semester masa saya mengajar tu, sebelum ni diorang pun dah ada produk. Diorang buat bisnes bersama-sama. Okay, kalau macam tu tak apa, kita boleh bincang, saya boleh bagi kebenaran lah. Okay, setakat ni okey tak? Ya. Saya cakap produk je, produk dengan servis kan? Ya. Kalau servis tu dia ada spesifik servis ke? Macam kalau servis tu macam servis Grab ke ataupun jenis apa-apa jenis servis tu? Okey. Sebelum tu awak kena fahamkan tau, yang dikatakan dengan dia ada dua perkara yang berbeza dekat sini. Yang pertamanya servis yang awak nak buat, dan yang keduanya adalah konsep entrepreneurship. Okey. Entrepreneurship ni maksudnya apa? Bekerja sendiri, maksudnya dia tidak terikat dengan mana-mana majikan. Okey. So kalau misalan kata awak propose kepada saya awak nak jadi runner kepada apa? Foodpanda ataupun kepada Grab ataupun dekat PD sekarang dah ada yang paling baru sekali, Halo. Kan? So tengok dekat situ bertepatan tak dengan konsep entrepreneurship tu, entrepreneur tu. Atas awak tu siapa? Ada majikan awak kan? Betul. Foodpanda, Grab dan juga Halo lah.
Okay, so kalau macam tu tak boleh lah. Tetapi kalau misalan kata awak buat service runner, awak tak terikat dengan mana-mana company. Contoh macam semalam, siapa yang tanya pasal personal shopper semalam? Siapa semalam? Saya, Wardina. Saya, Siapa? Wardina. Wardina. Okey, sedap nama. Wardina tanya kan, dia buat servis as a personal shopper. Boleh tak dikira sebagai servis? Okey. So personal shopper ni dia bergerak secara perseorangan, betul? Betul. Awak personal shopper apa ni? Kia ke apa ni? Tak, saya personal shopper untuk perfume. Perfume. Maksudnya cara macam mana awak ambil order tu semua? Saya ambil order, saya open. Lepas tu saya close order, tapi saya ambil order bila ada sale je. Lepas tu untuk satu produk saya akan kenakan service charge. Okey. So maksudnya bukan dropship kan? Bukan, saya yang pergi sendiri butik tu beli, orang bayar kat saya sekali include service charge. Macam tu. So company tu, butik tu dia tak lantik agent ataupun buat lantik dropshipper ke apa awak Tak. Oh, memang dia tak buat. Dia tak apply kaedah tu Tak ada. That's why lah awak panggil diri awak, servis awak tu sebagai personal shopper untuk beli minyak wangi tu perfume tu. Okay. So macam tu lah. So kalau macam tu boleh dikira pasal apa? Wardina Sir. Okay, Wardina. Okay. Wardina dia bergerak sendiri. Okay, macam yang saya beritahu tadi, contohnya awak nak jadi runner. Kan musim-musim pandemik ni, kalau ingat lagi hari tu kita duduk terkurung betul masa PKP kan. Orang tak bebas nak ke mana-mana. So ada orang dia sediakan perkhidmatan mencari barang-barang basah. Pada kaum-kaum ibu lah. Mak-mak ni, suri-suri rumah ni nak tinggal rumah pun tak boleh pasal ialah anak berdiri kecil-kecil kat rumah kan. So dia promote dia punya servis, dia boleh carikan barangan food and beverage ke, pergi pasar belikan ikan ke ayam ke, dengan charge-charge yang tertentu lah. So nanti suri rumah tu dia mungkin akan listed kan senarai barang yang mereka nak beli, and then si runner ni tadi, yang mana runner tu tadi tidak terikat dengan mana-mana majikan ataupun syarikat sama ada Grab, Foodpanda ataupun Halo, whatever lah kan. So dia pergi sendiri and then sediakanlah perkhidmatan tu. Kalau macam tu boleh. Okay, kalau macam tu boleh. Yang awak nak kena faham tu lah dua konsep tu tadi, antara pemahaman awak entrepreneurship, kita bekerja sendiri, tidak terikat dengan mana-mana majikan. Right? So yang bertanya tadi siapa? Si kucing ni Saya. Siapa si kucing ni? Haris, sir. Haris, okey. Sir nak tanya lagi, sir. Boleh. Cakap pasal servis yang entrepreneurship kan. Kalau saya buat servis yang kaitan dengan macam, kan sekarang kan ramai orang main game kan. Kalau saya buat macam yang boosting service, macam nak level up dia orang punya game semua tu boleh, sir? Tapi saya yang tu, saya kendalikan seseorang. Boleh ke? Ni benda baru ni. Pasal ialah saya pun tak main game kan, kena panggil anak saya ni. Maksudnya macam mana, Riz? Boost up? Maksudnya macam kan sekarang kan orang kan macam dia akan start macam satu level tu kan. Jadi saya ni yang macam dah level-level tinggi ni, saya tolonglah dia tu, tapi in charge dia bagi duit macam tu. Okey lah. As long awak terima habuan atas servis yang awak buat. Boleh kira tapi benda tu make sure tak melanggar mana-mana apa semua tak ada okey. Tak ada. Halal. Halal. Kalau maksudnya yang geng-geng dah label-label kayangan ni, dia bantulah. Yang mana newbie apa semua ni kan. So saya tak faham, tapi saya cuba fahamkan.
So awak punya servis tu lebih kepada apa? Awak tolong dia orang ni apa? Saya tolong dia orang lah. Saya post saya punya boosting service tu. Lepas tu kalau macam satu customer tu suruh saya macam level up dia punya account tu dalam certain level, saya buat lah. Lepas tu saya charge lah, macam tu lah. Okey, boleh Riz, boleh. Boleh Menarik juga Riz saya rasa tak pernah lagi student saya buat macam ni, tapi tak apa. Nanti masa sebab apa kelas, nanti kan bila awak dah buat pemilihan produk ni nanti awak kena present dekat saya. Kalau dekat poli awak kena face to face lah. Tapi bermula daripada 2 sem lepas, kita buat kaedah awak rakam video dan juga upload lah nanti. So nanti mungkin saya boleh dapatkan idea tu. Sekarang ni mungkin saya tak nampak kan. Benda baru juga tu bagi saya tu. So tak apa, nanti Haris bagi saya faham. Saya rasa tak ada masalah kot. Nampak macam tak ada masalah lah. Okay. Okay Haris, good. Alright sir. Alright, yang lain macam mana? Sir, kalau... Ya, siapa? Kenalkan diri dulu. Okay. Saya Syahira. Syahira, okay. Saya tanya kalau antara kami ni ada produk yang bertindih yang sama, macam mana? Bertindan kan yang sama lah. Okay. Kalau masa di poli, sebelum pandemik hari tu, kan? Kalau ada je pelajar buat produk ataupun servis yang sama, saya minta diorang cari Google kan dan cari produk dan juga servis yang lain lah. Memang saya tak bagilah. Itu masa awak ada dekat poli lah. Tapi sekarang ni bila tengok pada situasi sekarang ni awak berada di stesen masing-masing kan. So kemungkinan besar saya akan bagi kelonggaran sikit. Kalau sama tak apa lah? Kalau sama tak apa sebab tu nanti Wak, lepas kelas ni nanti saya akan upload satu video dan juga ada link. Okey, saya tunjuk siap-siap. Yang ini. Okey. Sekejap, saya tak share. Sekejap Okey, boleh nampak tak? Nampak? Nampak okey. So nanti saya akan forward link Google Form. Dekat sini ni nanti awak cuba fill up lah all the information dekat sini berkenaan dengan idea awak. So daripada sini nanti saya akan extract dan tengok ada kemungkinan tak kelas DPR 5B dan juga DSK 4B menjual produk ataupun servis yang sama. So nanti saya akan tanya ni cadangan nama perniagaan, cadangan produk, nombor pendaftaran sekiranya ada, jenis perniagaan, lokasi, cadangan nama perniagaan dekat Facebook, dekat IG, berikan sebab kenapa awak pilih produk dan servis tersebut. Yang ini, strength, weakness, opportunities dengan threat ni. Dalam video saya yang nombor berapa hari tu. Sebab tu jangan skip tengok. Yang ini analisis SWOT ni. So saya akan minta awak senaraikan apa dia 3 kekuatan produk awak. You punya product strength awak. 3 kelemahan, 3 peluang yang awak nampak lah bila awak jadikan produk awak sebagai apa kata orang tu, produk untuk awak niagakan pada semester ini dan juga ancaman apa. So nampak tak? Nanti awak saya akan bagi link ni Boleh? Okey sir. Okey. So daripada situ nanti barulah saya boleh tengok kalau sekiranya pelajar saya, sebab dia kan tiap-tiap semester ni kadang-kadang dia ada satu trend tau. Dia ada satu trend. Yang mana kadang-kadang tu semester tu semua orang nak jual cokoja. Jadi kalau boleh macam tak seronok lah kan. Saya nak ada kepelbagaian produk lah dekat situ. Janganlah 30 orang, 20 orang jual cokoja. Jangan. Dan saya juga ada highlightkan hari tu kan, kalau sekiranya you punya parents awak kan, parents awak memang dah buat perniagaan dah sebelum ni, why not awak bantu ambil balik produk tu.
bantu semula parent awak, sebab mungkin sebelum ni dia tak apply kepada social media. Mungkin daripada mulut ke mulut, chat WhatsApp, jumpa orang kampung, ada grup gosip kan, grup membawang, just macam tu je tahu kan. So kali ni kita nak buat betul lah. Awak sediakan fan page untuk parents awak. Saya ambil contoh, ada satu semester dulu ayah dia buat perniagaan kereta terpakai kan. So sebelum ni dia punya jualan dia biasa-biasa je lah. Tapi bila anak dia ni dia tolong lah, dia bantu develop dia punya fan page, upload dekat IG, buat ayat-ayat copywriting yang sebelum ni ayah dia tak pernah buat pun, tak pernah terfikir. Tak buat tu bukannya sebab apa, sebab memang tak reti lah kan, tak pandai. So anak dia bantu, jadi sales dia tu alhamdulillah lah, saya pun terkejut juga. Dan dia bagi respon yang baik lah, dia kata ayah saya seronok cik. So saya apply macam ni. So lepas ni saya kata tolonglah, bantulah ayah awak. Jangan bila habis subjek ni terus you punya fan page penuh dengan sarang labah-labah kan, dah tak aktif dah, deactivate dah kan. So nampak sangat masa tu awak buat develop benda tu semua disebabkan nakkan markah. So bantu parents awak. Okay, nampak tak? Faham? Faham. Ada soalan lain? Okay. Sir, saya Siapa? Saya Macam-macam Isha. dalam ni, Sinchan ada. Ni Saya Isha. pengikut ayah Pin pun ada ni. Aduh. Muhammad Nur Faiz ni. Tak ada gambar lain ke Faiz? Tak ada saya. Ni je ada tinggal. Itu je yang Ni je tinggal Ya dah. Allah, ni banyak-banyak gambar dekat Google Image tu. Letaklah gambar hang yang handsome tu. Gambar pengikut ayah Pin juga kau pilih lah. Okey, siapa tadi? Saya Isha. Isha. Okay, Isha. Saya ini pendapat saya lah kan. Ya. So kalau saya minta kita orang ataupun sir kan pilih macam kita orang minta sendiri siapa ahli grup tak boleh ke, sebab kami dah kenal perangai siapa buat kerja, siapa yang tak. Jadi kami akan pilih yang buat kerja untuk grup masing-masing. Sebab untuk kerja jual ni lebih baik dalam grup lah. Sebab nanti ada video presentation dengan report kan. So ataupun sir boleh bagi pilihan ke siapa nak grup, siapa nak individu. Itulah saya punya pendapat. Betul, sebab kami dapat soalan pun grouping juga tu yang saya tertanya kenapa sir kata individu sedangkan kami pun dapat soalan grouping. Soalan mana pula ni? Sekejap saya grup, sekejap saya forward dalam grup. Soalan practical work tu ke? Sir. Tak apa, soalan tu kita boleh ubah, tak ada masalah. Tapi kelas C buat pair sir. Alah, tu sebabnya saya kata janganlah ikut kelas lain. Sebab apa? Awak bayangkan awak ambil subjek entrepreneurship ni dah berapa kali dah masuk yang ini? Dua kali kan. Masa semester 2 kalau tak silap saya MPU 22012 kan, entrepreneurship. Kan? Betul. So masa tu saya ingat masa tu awak buat berapa bulan, betul? Masa tu buat grouping. So daripada situlah, reflect daripada situlah, dan juga pengalaman saya sendiri, kalau buat grouping ni aduh, dia akan jadi juga. Memang bagus sebenarnya kita bekerja dalam kumpulan tu, tapi dalam situasi sekarang ni sebab lepas ni kan saya nak share sikit lah pelajar-pelajar LI kan yang buat LI, bila diorang balik aja diorang share, kena present kan apa yang diorang buat masa sepanjang LI tu. So kebanyakan pelajar-pelajar ni saya boleh katakan untuk DPR lah 90% terlibat dengan digital marketing. So bila saya tanya, awak buat secara grouping ke atau macam mana? Tak cik, saya seorang-seorang lah kena update copywriting company, kena bila buat shooting, ambil gambar pun seorang-seorang kan.
So daripada situlah saya itulah, so saya decide kita buat individu lah, dan saya tak nampak sebenarnya masalah tu sebab dah lama dah saya tak apply yang pairing tu. Dan saya tengok hasil jualan pun alhamdulillah boleh. Sebab awak ada dekat stesen masing-masing. Kalau dekat sini mungkin saya pertimbangkan lah, tapi dekat sini pun saya tak galakkan juga sebenarnya. Boleh tak? Jangan risaulah awak. Saya okey je sir. Dia sebenarnya ada pro and cons dia. Tapi saya nampak dekat sini kan, kalau kita buat secara individu, dia banyak sangat dia punya kebaikan dia. Banyak kebaikan dia. So masa tu lah awak belajar. Kadang-kadang tu ada setengah bila saya masuk topik copywriting kan. Dia itulah saya kata, dia berharap dekat kawan dia. Dia tak ada inisiatif untuk mencuba create ayat-ayat tu. Alasan dia apa? Cik, saya tak ada bakat lah cik bab menulis ni, ayat-ayat copywriting ni. Saya tak pandai lah cik. Yang itu yang saya tak mau dengar. Kan? Awak tak cuba lagi. Awak kena cubalah. So bila dia dah ada sikap macam tu kan, mula-mula pun dah surrender dah. Jadi kawan dia lah yang tolong buat. So siapa yang dapat ilmu tu? Kawan dia juga. At the end dia tak belajar apa-apa pun. Kecuali lah kita susah nak cari dua orang ni dalam satu kumpulan yang memang bekerjasama buat apa ni semua kan. Tapi tak ada masalah awak, saya ajar awak. Kalau misalnya kata dalam kelas awak ada pelajar yang buat produk yang sama. Contoh Isha, awak berniaga apa Isha? Apa produk yang awak nak cadangkan? Saya punya produk, saya fikir saya nak jual air yang viral tapi tak tahu lah. Tak tahu lagi So jangan risau, nanti saya akan bagi masa mungkin dalam masa seminggu ataupun 2 minggu untuk cari produk dan servis saja. Okey Isha, contohlah Isha. Awak kata tadi awak nak jual air viral tu kan? Ya, sir. So kawan awak, katakanlah seorang lagi, boleh sebut ke rahsia? Biarlah rahsia. Biarlah rahsia. Biarlah rahsia. Katakanlah Mona Mona. Okey. So Mona pun jual air viral yang sama kan? So walaupun tugasan kita secara individu, tapi awak boleh berpakat. Bincanglah dengan si Mona ni tadi. Saya kata berpakat bincang ni bukanlah maksudnya kita tiru bulat-bulat, guna copywriting yang sama, ubahlah sikit. Kan? So fanpage memang kena buat asing. Mona kena buat fanpage dia, IG dia, awak pun Isha kena buat page awak, IG awak. So daripada situ nanti kita akan belajar macam mana cara nak uruskan, nak manage kita punya page-page dekat social media ni nanti. Memang nampak macam banyak kerja, tapi insyaAllah lah tak ada apalah. So saya mungkin boleh tunjukkan pada awak lah. First kali, peringkat pertama awak propose idea produk awak. So bila dah clear, kita dah tak buang masa lagi dah, kita terus develop kita punya FB page. Tak payahlah nak tunggu sampai minggu ke-6, minggu ke-8. No. Kita terus siapkan yang dua sahaja yang utama, iaitu FB page dan juga IG. So daripada situ nanti kita akan terus sahaja promote. Letak teaser, masukkan ayat-ayat copywriting, ikut formula yang saya akan bagi nantilah 1 hari sampai 4 kali sepatutnya. Kita kena buat 3 soft sell, 1 hard sell. Itu formula yang saya bagi pada awak. Sama ada nak ikut ataupun tak, terpulang lah. So nampak macam susah lah. Isha, jangan kecewa Isha, jangan sedih. Dan yang lain juga. Dan yang lain juga. Kalau ada apa masalah tak apa, boleh bincang dengan saya. Alright? Tapi setakat hari ini kita decide, kita putuskan 1 pelajar, 1 produk dan kita tak akan buat secara berkumpulan. Saya ni base kepada pengalaman saya lah, dan ada sebab lah kenapa saya buat macam ni. Harap semua faham. Tapi kalau awak ada masalah, awak ada masalah, mungkin awak memang
masa semester 2 hari tu memang dah buat produk yang sama dah dengan kawan awak ni. Dan awak buat sampai sekarang produk tu, awak jual sampai sekarang. So takkanlah awak nak pilih produk lain kan? So yang itu saya bagi kelonggaran. Tak ada masalah, kita boleh bincang as long semester ni awak generate sales. Alright? Okay, Alright, Syah, sir. masih sedih Syah dan yang lain juga. Okay, ada soalan lain? Sir, Yes, sir. saya Siapa tu? Syairah tadi tu. Saya Siapa? Syairah tadi, Syairah. Syahira, okay Syahira. Saya nak tanya yang pasal generate sale tu. If lah katakan tak ada sales yang akan libatkan markah ke? Akan libatkan markah Dan target berapa sales sir? Okey, untuk makluman semualah, saya tetapkan target untuk semester ni tak banyak pun. Agak-agak berapa? Jangan bunyi macam banyak. 100. Apa? 200. Saya punya gelak senyum tu macam banyak Macam nak kena awak Macam ada niat jahat sir. Gelak pun. Saya tak buka kamera punya. Saya tak buka kamera, nasib baik. Memang saya senyum ni tadi. Senyum-senyum kambing tadi. Tak apa, saya nampak sir. Awak nampak saya? Okay, agak-agak berapa? 1000 Kelas C cakap 10. 10. 10. Kelas C 1000. Okey. Tadi siapa pengikut ayah pen ni? 10 apa? Pengikut ya. Sale. Faiz. RM10 sir. Sale. RM10 banyaklah kau. Faiz, kau tolong tak payahlah. Saya gugurkan awak lah daripada kelas saya. RM10. Aduh, RM10 tu lah pengikut ayah pen ni. Macam-macam. Okey kelas. So untuk semester ni saya tetapkan tak banyak. Right? Melihat kepada situasi sekarang ni kan. Saya tengok susah adalah kata orang tu pertimbangan Suka saya umumkan, minimum sales yang awak kena generate pada semester ini adalah sebanyak 500 sahaja. Macam tak terkejut je. 500 sahaja. Redo sir, redo. Kenapa? Syahdu kan? Macam Kalau tak macam jauh angka tu Tak tahu. Macam syahdu sir. Syahdu jauh je. Macam tu lah yang tadi dalam terowong tu kan. Tak ada sinar langsung Tak ada sir. Okey Wat, kelas lain tetapkan 1000 kan. Saya 500. Okey lah. Boleh lah, boleh. Saya tadi ni saya nak tunjukkan awak sales pelajar semester lepas. Yang lepas lama tu tak payahlah saya tunjuk. Saya nak tunjukkan yang lepas. Maksudnya yang sesi Disember 2020 ni dia bertepatan dah dengan awak punya situasi sekarang ni kan. Ada dekat rumah, dalam situasi pandemik dan average lah. Diorang punya sales insyaAllah boleh diorang lepas lah 500 tu. Tapi ada juga yang rendah dalam RM180. Yang tu tak boleh. Saya tak boleh nak kata apa lah. Mungkin dia salah pilih produk ataupun sikap dia sendiri. So bila saya tengok yang mana generate sales RM80 tu, saya tengok balik tau. Biasanya saya macam tu. Saya akan tengok balik apa yang pelajar ni buat sepanjang satu semester. So saya akan cari nama dia, saya akan cari page dia, saya akan cari IG dia, saya akan cari website dia, saya akan tengok copywriting yang dia dah buat. So bila saya dah tengok, memang betul lah, memang patutlah dia dapat RM80. Itulah usaha dia selama satu semester tu. Nampak tak? Awak boleh kaitkan tak kat sini? Boleh sir. So kesimpulan dia, kalau nak sales yang tinggi, kena buatlah. Kena buatlah marketing tu, promotion tu. Janganlah bila saya minta awak posting, buat posting satu hari 4 kali.
1 hari 4 kali. Awak buat 4 minggu 1 posting je. Boleh nampak tak perbezaan dia? Saya pun terkejut juga. Saya pun terkejut. So bila saya tengok balik page dia, memang patut pun RM80. Dah kelas dah berjalan 2 bulan, 3 bulan. Posting masih duk teaser lagi. Teaser lagi tu saya kata. Tak boleh jadi. Bukan saya tak remind tau. So tujuan saya create page apa tu, Digital Entrepreneurship by Cik In tu, sebenarnya untuk remind awak. So saya akan semak satu-satu bila posting terakhir awak. Jangan ingat 30 orang, saya mengajar 2 kelas, 3 kelas, saya tak check, saya check. So nanti saya akan tulis dekat ruangan komen dekat situ, last post berapa katakanlah bulan 1. Padahal sekarang ni dah bulan 4 dah nak final. So no wonder lah saya tengok sales dia RM80, RM150 kan. Okay. Dan kalau ikutkan juga dia bergantung kepada produk yang awak jual. Memanglah macam tak adil kan, ada setengah daripada awak jual produk yang mungkin harganya bawah RM10 contoh. Saya tak adalah sampai macam tu nak compare orang jual kereta, buat catering dengan mereka yang jual apa contohnya bookmark. Kan? Memanglah ada lah kat situ, tapi saya akan tengok jugalah berapa kuantiti. So bila saya tengok dia punya sales, total sales dia tak cantik, saya akan tengok pula dekat kuantiti. Mungkin kuantiti dia banyak, sales dia kurang. Kuantiti dia jual banyak sebab apa? Dia punya margin dia tu. Harga kos, harga jual produk tu pun dah memang katakanlah bawah RM5. So memang susah lah. Tapi saya tak zalim kan. Saya akan tengok tu lah. Dan menjawab pada soalan siapa tadi, Syahira Yes sir. Ada tak kesan kepada pemarkahan? Kan nanti kalau saya kata tak ada, lepas-lepas habis aja kelas ni tutup kamera awak pun yes. Yahoo kan. Lompat-lompat awak je, tak ada kesan. Okey, kita awak pun dok apa WhatsApp dekat grup satu lagi kan. Okeylah. Baguslah tak ada kesan. So kita buat. Jangan stres-stres sangat guys. Awak pula tu kan. So kalau saya kata nanti tak ada kesan, awak ni sangat kan. So adalah kesan. Nampak tak saya gelak? Bunyi tak ada je. Adalah kesan kan. Takkanlah tak ada. Bunyi macam tak ada je. Bunyi macam tak ada. Awak pula yang jangan penyuka tu. Awak pula yang judge saya. Saya kata ada lah. Ada lah kesan. Takkanlah tak ada. Okay. Okay, sir. Next, soalan yang lain. Sir. Ya, Sir Wardina. Ya. Saya nak minta undur diri dulu sebab saya terlibat dengan rehearsal MQA audit. Okay, untuk DPR Okay, good luck Saya pun 2 minggu ni sibuk sikit sebab tu kadang-kadang on off pasal persediaan MQA, pasal saya ada DPR juga. Betul, saya ada kali rehearsal. Ya betul, saya faham. Okey. Selamat. Okey, Wardina. Nanti jangan lupa saya upload link. Tengok dekat next video nanti. Alright. Okay, yang lain? Ada soalan? Saya. Siapa? Faiz. Okey Faiz. Dropship boleh kan? Boleh. Okey, itu saja. Perniagaan dropship ni adalah perniagaan yang hampir tiada risiko. Perniagaan yang hampir tak ada risiko, tapi awak kena pilih-pilih juga tau perniagaan dropship ni. Janganlah pilih perniagaan dropship yang dari segi marketing supportnya tak ada. Awak kena pandai pilih dia bila syarikat dropship ni dah stable, segala bahan, tools berkenaan dengan marketing dan juga promotion ni dia boleh supply pada kita. So kita ni as dropshipper ni tak adalah susah sangat nanti. Kita guna pakai ataupun recycle balik bahan-bahan
pemasaran, marketing tools diorang. Contohnya kadang-kadang tu ada setengah tu dia update banner kan. Dia ada poster untuk satu-satu produk, dia update harga. So kita tak perlu dah nak create dekat Canva ke apa semua, kita just reuse balik. Recycle balik apa. Tu yang syarikat dropship yang itu yang bagus. Dan satu lagi, pilih syarikat dropship yang tawarkan margin yang tinggi. Okay? Berbaloi lah dengan usaha awak buat kerja penat-penat kan. Sekarang ni berlambak syarikat dropship kan, macam-macam minyak wangi lah apalah. Syarikat buku saya buat juga dropship, syarikat dengan PTS buat buku. Tapi harga dia tu ataupun margin yang ditawarkan tu sangat-sangat tinggi. Seronok, jadi kita seronok lah buat benda tu kan. Okay, boleh Faiz? Boleh saya. Yang awak nampak awak nak buat apa ni? Sekarang ni lah. Agak-agak lah. Belum terfikir lagi saya. Belum terfikir, okey tak apa. Belum terlintas. Alright. So nanti dalam masa seminggu ni saya akan bagi you all semua fikirkan apa dia produk dan juga servis. Jangan risau, saya tak akan tekan awak. So once you dah decide sahaja, awak kena fill up Google Form, business idea tu untuk saya tengok balik. So once saya dah, ya. Google Form tu dekat mana sih? So, nanti bagi link. Next video nanti. Lepas next video. Lepas habis saya kelas ni nanti saya akan upload satu lagi video Google Trend Google Trend. So jangan lupa isi kehadiran dan juga saya ada sediakan satu link business idea. So saya tak expect lah awak isi hari ni kan, pasal saya bagi awak tempoh seminggu untuk awak fikir balik apa dia produk dan juga servis yang awak nak buat tu. So jangan risau. Okay, lain? Sir. Ya. Ni soalan lain sikit. Sir, saya semalam saya tengok video tu tapi saya tak isi form. Lepas tu saya isi form tu lambat. Saya isi form tu pukul 1 pagi. Saya baru teringat. Tak ada masalah kan? Tak apa. Sebab tu saya beritahu kat awak, kelas saya sangat-sangat fleksibel. So kalau boleh janganlah tak tengok. Nanti bila saya tanya kuis ke apa, contoh macam tadi ni, antara soalan dalam Google Form business idea tu, saya akan tanya awak apa dia you punya product strength, weaknesses, opportunities dan juga threat. So kalau awak tak tengok video tu, rasa-rasa awak tahu ke apa yang dimaksudkan dengan product strength tu tadi? Kan? So tak semestinya bila saya minta awak tengok hari ni juga. Very flexible lah, saya upload pagi, petang, malam pun boleh. Ataupun besok, as long awak tengok. Satu saya nak tanya ni, kelas ni ada yang kerja ke? Ada yang bekerja ke? Ada sir. Saya. Siapa? Asfar. Saya yang tanya tadi sir. Awak? Saya dah agak dah. Saya tengok malam je. Saya dah agak dah awak. Dia biasa student yang tanya macam tu, saya dah agak dah. Mesti awak kerja apa? Saya buat GrabFood je. Oi yo. Habis tu kelas lain macam mana? Saya GrabFood, saya kalau bahagian Klang Valley dia dah ada shift. So saya ambil lah time-time yang memang free tu. Awak buat apa tadi? GrabFood apa? Grab? Grab lah. Area mana ni? Klang Valley. Ui, Klang Valley. Tapi saya dah ambil shift ni, saya cover kawasan Damansara. Alright. So, yelah saya pun tak boleh nak halang awak kan. Sepatutnya as a full time student ni awak memang kena duduk rumah, tapi yelah pandemik kan. Kita pun tak tahu awak dekat sana macam mana kan. So hati-hatilah tengok macam mana kan. Jadi kelas adik. Faham Faham. Jangan jadi macam pelajar saya semester lepas. Dia repeat paper saya kod lama. Nak mencari dia tu bukan main payah lagi. Sampai akhir sem pun bila saya tengok assessment dia memang
lopong lah. So sebagai pensyarah yang baik hati ni, pensyarah pula duk call, tanya apa habaq buat apa, tak buat ke saya punya saya punya assessment ni. Okey cik, saya buat. Rupanya dia kerja. Dah agak dah biasa pelajar-pelajar macam tu. Dia ada buat dia punya sambil-sambil kan, side income kan. Okey. Tapi itulah bila saya kejar akhir semester, alhamdulillah dah dia siapkanlah semua tugasan saya. Cumanya tak syok lah, dia tak on time masa tu. Okey, siapa tadi yang tanya ni nama? Asfar. Asfar. Okey, kena beringat sama Asfar. Alright. Alright. Lagi satu. Contoh kan, kalau macam kalau kita nak buat servis, katalah kalau macam saya nak buat fotografi ataupun videografi kan. Lepas tu saya memang dah banyak gila dah posting untuk fotografi dan videografi dekat IG sendiri. So tak ada masalah pun kan. Kita tak perlu nak buat platform lain pun kan. Okey, tak ada masalah. Dia macam ni Wak, nanti untuk IG lah, especially untuk IG, saya akan bagi dua pilihan. Untuk page, FB page, biasanya saya akan minta awak create page yang baru. Tak terkecuali, semua kena buat page yang baru. Tapi untuk IG saya bagi option. Sama ada awak nak create IG baru ataupun awak nak kekalkan platform IG yang sedia ada. Sebab apa, mungkin you punya follower dah banyak kan, dah ramai kan. So takkanlah kita nak create satu lagi, kita nak gain kita punya, increase kita punya followers tu susah lah. So nanti awak kena report dekat saya lah, kena bagi tahu dekat saya link IG awak tu apa. So kalau awak nak guna personal IG pun tak ada masalah. Tapi untuk FB, kalau ikut FB, dia orang tak galakkan kita berniaga di page account personal. Takut nanti you punya account kena flag nanti. So untuk FB biasanya kita akan create another account, iaitu FB page lah, khas untuk perniagaan dan juga produk. Tapi untuk IG saya bagi option, sama ada nak create yang baru ataupun nak kekalkan dengan account sedia ada. So tak ada masalah tu lah. Okay, boleh? Sir, soalan sir. Ya. Kalau saya post dekat Shopee boleh ke sir? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Okay. Sebab tu dalam video introduction, kalau awak ingat lagi, saya ada sebut kan? Yang mana? SWOT tu kan? Bukan, yang pertama sekali introduction to DPU. Kan saya ada sebut kita akan guna pakai juga platform e-marketplace, sama ada di Shopee ataupun Lazada. Oh. Tapi Faiz. Haris. Tapi Haris, walaupun dia macam ni, jangan salah faham sebab dia dah ada dalam syllabus kita. So katakanlah awak nak concentrate dekat Shopee. Ini bukan bermakna awak tidak perlu develop you punya fan page awak. Tak perlu nak create IG. Faham tak? Disebabkan kita ni dah ada dalam topik, so macam mana pun awak kena create FB page, IG, website, dan nanti daripada situ kita tengok mana satu platform yang paling menyumbang dan juga awak selesa lah. So katakanlah awak selesa, kebanyakan jualan awak datang daripada Shopee, so proceed je lah Shopee. Tapi yang lain tu, awak masih juga kena buat copywriting dekat Facebook, dekat IG. Kalau tak, macam mana saya nak bagi markah? Oh, okey. Faham. So maksudnya nanti awak kena kenal pastilah kekuatan awak tu, maksudnya awak punya produk tu, penyumbang sales awak tu daripada mana, platform yang mana. Macam saya pun, saya guna kepelbagaian platform tu tadi. Tapi sekarang ni yang saya nampak sales saya banyak daripada Shopee. So saya teruskanlah, tapi platform-platform yang lain masih juga kena update, kena buat posting, kena upload gambar, video. Nampak tak? Memang kalau nampak macam tak menang tangan kan, tapi janganlah biarkan Facebook awak tu tak tak ada progress langsung dalam tu. Okey? Faham
Faham, saya faham. Awak memang dah buat produk dah sebelum ni? Siapa? Saya? Awak lah, si kucing terkejut ni. Apa? Yang boosting tu? Oh, yang tu. Okey. Ah. Baru nak buat ke apa? Dah buat dah? Oh, saya pernah buat dah. Dah buat dah? Pernah. Oh, dia memang ni memang dekat Shopee dia boleh Kat Shopee dia macam happening tau sir. Sebab macam ni ramai orang asyik scroll kan. Lepas tu lagi yang bahagian macam keyboard, mouse, semua benda tu kan. Tahu-tahu nampak pula yang bahagian macam boosting semua tu. Dan tak alang-alang tu dia roger lah. Macam tu lah. Betul. Sebab tu semester lepas saya ada buat satu bengkel bengkel marketplace Shopee dan Lazada, tips dan juga trik. So kalau semester ni saya buat lagi, nanti saya akan minta ni lah, kelas ni join lah. Mungkin ada ilmu-ilmu baru dekat situ kan. Dia kalau produknya kena, memang meletup sales dekat Shopee tu. Dia Shopee ni satu je yang tak boleh, makanan basah kan. Yang itu yang payah sikit lah. Tak tahulah kot ada kaedah lain kan. Tu dah ada Shopee Food je. Dah ada Shopee Food. Dah ada dah Oh, okey. Saya dah ni update ni. Nanti saya tengok balik. Negeri Sembilan je belum lagi. Betul. Negeri Sembilan belum lagi. Dekat Klang Valley dah ada dah. Klang Valley, Melaka, Penang. Itu yang mana penduduk dia padat kan. So kiranya kalau macam nak buat makanan basah pun boleh je lah. Kalau tengoklah kalau awak duduk dekat area tu. So tak ada masalah. Yang penting submit dulu business idea tu. Saya nak tengok. Alright sir. Yang lain senyap aja ni. Ada berapa orang ni? 24. Ada yang tak masuk. Ada soalan lain? So kalau macam yang ni kan digital entrepreneurship kan. Kalau orang tu lagi generate sales tapi by offline, faham tak? Kini macam okey, boleh, tak ada masalah. Memanglah nama subjek kita ni digital entrepreneurship kan. So kita boleh buat generate kita punya sales, our transaction tu boleh juga melalui kaedah offline juga. Jangan salah faham. Bukannya saya nak 100% you buat sales via ataupun through online punya platform. Okay. Sebab tu sebelum pandemik hari tu, tak silap saya tahun 2019, sebelum COVID meletup kan, biasanya untuk pelajar-pelajar digital ni saya akan buat satu event. Satu event dekat Dewan Wawasan lah. Kita panggil event tu Digital Entrepreneurship Biz Bazaar. So kita akan buat satu hari sahaja yang mana pelajar tu nanti dia bawa lah dia punya produk dia dan dia buat perniagaan secara offline. Walaupun kaedah tu secara offline, tapi masa tu saya minta pelajar-pelajar saya promote diorang punya platform online. Faham tak maksud saya? Maksudnya hari tu awak bayangkan masa hari kejadian tu diorang akan buka booth kan, ada meja. So nanti diorang akan print katakanlah Facebook dengan alamat Facebook, ataupun diorang sediakan QR code. So bila kita scan saja, mungkin kita akan dibawa masuk ke platform-platform online yang pelajar-pelajar ni tadi dah create. Ataupun dia boleh apply penggunaan e-wallet. E-wallet contohnya macam apa? Boost, Touch and Go. Lagi apa lagi? MAE. Banyak kan? Banyak kan? E-wallet punya ni kan. So bila nak buat pembayaran sahaja, pelajar-pelajar ni kena scan dan dia tolak semualah. Dia punya harga itulah daripada situ. So nampak tak? Perniagaan secara offline tapi kaedah tu kita nak bawa. Pasal pelajar-pelajar ni semua saya bagi diorang task. By
at the end of the event tu, saya nak you punya jumlah followers ataupun likers awak tu meningkat. Katakanlah untuk Facebook, katakanlah kena meningkat ke 500 ataupun 1000. So daripada situ awak boleh nampak lah pelajar kelang kabut kan, dia sediakan QR code, kena scan, lepas tu dia buat kaedah pujukan untuk like dia punya page. So jangan risau, walaupun subjek kita ni digital entrepreneurship, so boleh juga apply kepada offline approach. So jangan risau sangat. Faham? Tak semestinya online 100%. Kena faham tu. Dan bermula juga minggu depan kelas, awak kena simpan tau semua evidence tau. Contohnya kalau awak dah buat satu transaksi kepada seorang pelanggan ni tadi, awak kena buat catatan. Nanti saya akan bagi dia punya template dia. Siapa nama dia, alamat dia, simple sajalah. Nombor phone dia, yang paling penting sekali phone number dia awak kena simpan. Sebab tu akan jadi kita punya database. Right? So evidence semua kena simpan. Sediakanlah satu buku kecil ke, ataupun sekarang kan dah canggih kan, guna phone aja, catat dekat bahagian note tu. Right? Sebab apa, nanti pertengahan semester nanti saya akan minta awak keluarkan evidence yang dah awak dah catat tu untuk masukkan dalam note tu tadi, template yang saya sediakan. Okay, faham tak? Ada soalan lain? Sir, Ya. kalau dia buat secara offline, how dia nak dapatkan data from customer dia? Offline? Okay, awak buat secara offline kan? Maksudnya siapa? Sure. Ambil contoh, katakanlah ambil contoh jiran awak lah. Kan jiran awak beli produk awak. So ambil je lah dia punya nama dia, nombor phone dia. Ataupun apa lagi contoh? Senang lah, offline lagi senang nak dapatkan data dia. Contohnya awak buat COD, cash on delivery kan. Selama ni duk ber-WhatsApp aja, tanya barang tu apa sekian, lepas tu tiba-tiba awak diminta untuk buat COD. So daripada situ pun kita dah ada dah dia punya phone number, ataupun awak buka booth, katakanlah tolong mak awak jual nasi lemak kan. Ambil lah masa sikit, awak dah nampak makcik tu duk selalu beli nasi lemak dengan awak kan. So ambil lah. Ambil dia punya ni. Tak semestinya nama penuh awak, nama timbangan pun tak apa, tapi nombor phone tu penting lah. Sebab bila kita menjalankan perniagaan secara digital ni, phone number ataupun data-data base yang lain, macam alamat email, biasanya orang dua tu lah. Tak phone number, email. Itu sangat-sangat berharga Pak. Nak sekarang ni kan kita bila once kita dah dapat dia punya phone number, kita boleh kumpulkan dia orang dalam satu grup kan. Dan apa-apa maklumat update berkenaan dengan produk kita boleh blast dekat dia orang lah. Okay? Boleh? Hello? Boleh sir, boleh. Boleh sir. Okay. Ada soalan lain? RM500 tu by week bila sir? Week berapa? Nak check yang sales tu. Yang sales tu? Week 12 ke? Minggu ke berapa baru saya nak check? Kita punya minggu kuliah kita 14 kan? So mungkin dalam minggu ke-12 tu, minggu ke-12 ataupun seminggu sebelum final. Tapi untuk kutip data dan awak kena isi dalam template yang saya bagi tu, template tu saya bagi nama tracking sales and profit. Saya akan bagi awal sebenarnya. So template tu nanti awak boleh download daripada CDOS. Saya akan bagi dia punya ni. So jangan tunggu sampai akhir semester.
Biasanya minggu ke, tengoklah minggu ke-6 ataupun minggu ke-8 nanti saya dah mula dah. Saya dah mula upload tracking sales template tu tadi untuk awak fill up segala evidence semualah. Sebab tu saya kata awak kena kumpul dulu, catat, nanti tak adalah awak kelang kabut kan. Kena bersedia lah. Right. So agak-agak dalam grup ni berapa ramai yang akan tolong parents dia? Yang teruskan dengan produk parents dia. Ada tak? Ada sir. Ada. Alia. Siapa? Alia? Ya. Boleh saya tahu Alia produk apa? Saya buat produk Nuraisha. Ya. Nuraisha. Oh, Nuraisha. Yang kosmetik tu Kosmetik tu. So awak jadi agent lah ni, agent ke dropship? Antara dua tu lah dropship lain. So okey tak dia punya margin dia okey tak? Okey lah setakat ni ramai. Dia punya cara, dia punya bahan marketing tu semua dah ada. Okey, marketing tools apa semua, promotion tools semua ada kan? Kan? Sebab tu saya kata kena pilih-pilih juga, jangan main sebat je. Kena pandai juga pilih. Boleh sebab yang tu kan? Boleh, tak ada masalah, boleh. Cumanya nanti yang menjadi masalah awak bila awak nak develop awak punya fan page tau. Sebab sefaham saya lah, apa yang saya faham, dekat fan page nanti bila awak nak letak nama kan, awak tak boleh letak nama Nuraisha, betul? Betul. Pasal dia ada dia punya terms and condition dia, regulation dia kita tengok pada legal apa ni kan. So nanti mungkin awak boleh create nama, contohnya kedai makeup apa, nama awak ke, tu tak apalah. Sebab tu saya minta awak cari nama yang simple, yang catchy, yang senang orang lain ingat. Okay? Tulis situ butik ke butik. Siapa tadi nama awak? Alia. Butik Alia contoh. Kan macam biasa sangat butik Alia tu. Carilah nama yang boom sikit, yang wow sikit. Catchy kan? So nanti awak boleh fikirlah yang itu. Alright? Okay. Sir. Ya. Contoh kalau macam dah capai sales, kini dah katalah kalau dah capai sales awal kan, mungkin dia punya produk tu jenis yang produk mahal kan, ataupun servis yang mahal kan. So dia kini katalah kalau once dah capai target dia boleh stop kan. Aduh engkau ni. Dah sampai awal, dah achieve awal 500 tu tak payahlah stop, teruskan je lah. Maksudnya apa? Maksudnya awak punya produk tu ada potensi. Kan? Boleh buat sales lebih daripada tu lagi, minimum target yang saya dah tetapkan. Kau stop nak pergi mana? Fokus FYP. Fokus FYP. FYP. Oh, korang SEM akhir kan? Macam semester lepas DPR 4 ambil subjek saya ni. Tu saya pelik tu, DPR 5 pula. Mungkin dalam structure baru kot. Kod lama DPR 4 SEM 4 saya. Kod lama? Yelah itulah saya tengok structure baru ni rasa ni. SEM 5 kan. Pun ambil waktu SEM 4 kan? Alah tak apalah, once you dah achieve saja target tu, minimum sales tu, janganlah berhenti. Kan? FYP pun bukan awak buat, ahli kumpulan lain yang buat. Awak kerja Grab. Awak sibuk dengan Grab dah kan. Betul loh. So yang lain-lain macam tu lah saya pesan kalau you punya target dah achieve awal, so janganlah ni dah bila saya check balik dah tak ada dah posting dekat fan page, IG pun dah mula dah krik-krik
Janganlah. So nampak sangat awak ni awak enroll kelas saya untuk dapatkan markah aja kan. Pasal apa awak? Dia boleh jadi nilai tambah tau. Sebab tu kan bila saya interview pelajar-pelajar yang sedang LI tu kan, bila diorang kata 90% daripada pelajar-pelajar DPR ni kebanyakan diorang buat digital marketing punya ni, terlibat dengan area digital marketing kan. Jadi saya pun rasa macam seronok lah. So apa yang awak belajar 5 bulan tu tak sia-sia sebenarnya. Ada pelajar tu, ramai pelajar yang dia tak boleh tahan tau, dia tunjukkan, dia memang gembira sangat lah. Dia kata, "Cik, tahu tak cik, apa yang cik ajar hari tu kita orang apply balik dekat company ni." Tapi itulah, bila kita mengajar, dia buat dia buat aja kan. Masa tu lah mulalah nak tanya macam mana nak buat apa ni. Dulu tak berapa nak dengar kan, yelah tak nampak dia punya kepentingan, kegunaan dia kan. So bila awak dah keluar bekerja tu barulah awak nampak, oh macam ni rupanya. So jangan kita buat sambil lewa lah, right? Okay, yang Grab tu Grab lah juga. FYP juga kan. Adat lah orang belajar macam tu lah. Okay, ada soalan lain? Tak ada. Tadi ni siapa yang rakam Nur Farahin, ada lagi tak? Ada sir, tadi line saya tak okey, saya terkeluar. Terkeluar kan? So sekarang masih record lagi ke? Masih. Saya terlupa tadi nak tekan button record. Nanti awak forward dekat saya ke share dekat Google Drive ke macam mana? Sebab saya tengok ada 8 orang lagi ni tak dapat join ni. Saya tak pasti sebab apa. Kelas-kelas lain okey tak? Kelas-kelas lain full ke attendance? Ke sama je macam ni? Tapi kadang kena kejutkan juga. Ya ke? Biasalah tu kan. Ke macam ni juga patternnya lah 8 orang ni. Orang yang sama juga. Okay, so lepas habis saja, sekejap lagi saya macam saya beritahu tadi, saya akan bagi link untuk business idea. Saya akan upload satu lagi video. Dan juga satu lagi awak ada tugasan dekat SIDOS, nanti saya akan bagi enrollment key. Sebab saya tak kenal awak kan. Sure. Untuk sesi introduce Baik, yourself. Okay, Ada siapa ni? apa? Ya, kenapa? Terbuka. Apa benda? Kau okey tak Syirah? Kenapa Syirah? Dia excited je. Tak ada, sorry. Dia excited ni, saya rasa dia menjerit ni pasal dia dapat order. Ada. Produk tak ada lagi. WhatsApp masuk dapat order. Baik, seronok wak kita berniaga ni kan. Sebab sekarang ni wak, trend orang sekarang ni dia kena buat lebih daripada satu kerja. Betul. Realiti ni macam tu lah. Besok bila awak dah berkahwin kan, macam mana pun awak dah ada dah kerja hakiki awak, tapi macam mana pun awak kena buat juga satu lagi kerja. Untuk apa? Untuk support you punya Cost of living. Cost of living, life style awak. Tengok keadaan harga rumah sekarang ni dekat Klang Valley kan. Tanya siapa yang duduk dekat Klang Valley kan. Harga rumah, ya Allah, bukan main mahal lagi. Jangan cerita pasal Klang Valley lah, dekat PD ni pun. Dekat area Teluk Kemang ni, rumah teres 3 bilik, 2 bilik air. Ada yang dah cecah 400,000 semi-D. Rumah macam Taman Poli 300,000. So agak-agak macam mana tu? Saya kesian sebenarnya dengan awak, dengan anak-anak saya. Macam mana awak besok ni? So awak tak boleh harap pada kerja awak yang hakiki tu. Awak kena buat kerja sampingan juga untuk bantu suami dan isteri awak sama-sama kan. Awak nak dapatkan nak pakai kereta pun kan. Kereta tak nak cikai-cikai. Nak logo yang H tu kan.
Baru kerja dah beli Honda Betul City. saya, betul. Ni contoh, bukan awak, orang lain. Saya ambil yang P je. Apa? Saya ambil logo P je, tak nak H. Saya P je kan. P yang P kepala, pun kepala harimau tu. Okay. So tak ada masalah, tak salah awak nak target untuk awak improve you punya lifestyle awak kan. Tapi awak kena ingat cost of living sekarang ni makin menekan. So awak kena buat 2 ataupun 3 3 kerja dalam masa yang sama kan. So siapa yang usaha dia lah dapat. Okay. Faham? Okay, ada soalan lagi? Saya buat bisnes apa sir? Oi, kecil-kecil je. Boleh Share. lah. Orang follow. Bagi ada. Boleh lah nak tampung-tampung, tambah-tambah kan. Anak-anak belajar ni. Anak saya ni umur-umur awak ni dah mula ni masuk IPT. Baru ni bayar yuran macam tu je lah Botak kau kepala. orang musim pandemik ni PTPTN masuk ke? Masih masuk kan? So dia on time ke dia lari sikit dia punya mas? Awal sebulan. Awal? Sebab dia result ke awal. Oh ya ke? Sebab kita punya sesi pengajian kita kan dah lari kan? Dah tak ada dah sesi Disember dengan Julai. Sekarang ni sesi 1 2021/2022 kan? Lagi 2 bulan tak? Betul lah. So sekarang ni anak saya 2 orang dah masuk melangkah ke alam IPT, jadi terasa jugalah. So macam mana pun nak kena join dengan you all juga buat business. Sebab tu saya kata kita sama-sama lah. Saya pun buat, takkanlah awak. Kan? Sama-sama lah. Tu sebut bisnes apa tu? Sebut bisnes apa tu? So jual makanan Saya dulu nak cerita masa zaman saya belajar lah. Okay, masa saya dekat Sintok dulu. Wah, Kedah, UUM. Masa tu kawan-kawan lain duk study, mentelaah dekat bidik apa semua. Saya pergi kedai, buka kedai. Sebab dulu saya ada ambil satu lot dekat UUM. Dekat UUM ni dia ada mall tau, dia panggil satu mall. Dia adalah lot-lot kedai untuk pelajar sewa. Jadi saya ambil lah satu lot. So masa tu saya jual candy. Saya buat bisnes courier. Saya deal dengan nationwide. Sebab saya tengok trend pelajar-pelajar universiti ni kadang-kadang bila dia orang habis saja pengajian kan, masa tu lah nak kena bawa balik komputer lah, motor lah, apalah. So saya deal dengan saya buat kolaborasi dengan nationwide. So saya buatlah servis courier. Satu UUM tu saya lah dengan kawan saya 2 orang lagi. Okay, kemudian saya buat servis bas. Saya sediakan bas balik kampung lah. Tapi saya tak buat masa final. Sebab final ni dia tarikh berbeza-beza kan. Ada yang habis awal, ada yang ikut kos kan. So saya buat masa mid semester, mid sem. So saya akan sediakan bas perjalanan ke JB, ke KL, ke Pantai Timur. So untuk perjalanan ke JB yang belah-belah selatan semua saya deal dengan bas persiaran masa tu. So dalam banyak jugalah. Untuk perjalanan ke Pantai Timur saya collaborate dengan Atiza. Masa tu Atiza kan tahun 2001, 99, 2000 sangat popular masa tu. Sebelum ada Sunny, sekarang ni Sunny Express macam-macam kan. Dulu tak banyak pilihan. Kita ada Atiza. Bila sebut Atiza Express tu bas dia terbaik lah. Memang terbaik lah. So masa tu saya 3 orang dengan kawan saya ni memang busy. Sebab apa? Kita kena arrange perjalanan pelajar-pelajar ni nak balik ke kampung. Satu bas dalam 40 orang. So ada 40 seaters. Awak bayangkan saya naik dekat bas ni, duk cari, check dah cukup ke belum, dah cukup boleh jalan, tak cukup tunggu, call. Kalau bas tu tak cukup. Jadi macam-macam lah saya buat. Dan adalah lagi So saya live saya dekat you dulu tak adalah macam orang yang lain nak huha-huha.
Saya tak tahulah, agaknya minat kot. Dan sampai sekarang lah. Kadang-kadang tu kita buat tu bukan untuk kaya pun Pak. Kan? Untuk nak, kadang-kadang seronok kan, memang kita dah terbiasa. So awak kena tetapkan lah. Untuk kos awak ni pun awak kena tetapkan niat dalam hati. Tujuan awak buat ni semua bukannya untuk awak kaya ke apa ke. Kalau kaya tu alhamdulillah Allah bagi kan. Niatkan untuk awak bantu orang. Kan? Sebab ada setengah pelajar ni, sebab tu kalau awak tengok usahawan-usahawan yang berjaya ni kan. So bila kita tanya apa niat dia sebenarnya. Kebanyakan lah boleh saya katalah 100% saya boleh garanti niat dia nak membantu orang ramai, ibu-ibu tunggal. Okay, faham? Alright. So boleh kita sama-sama Saya pun ni sebenarnya setiap semester pun saya challenge diri saya jugalah untuk bersama-sama awak. So jangan ingat awak aja yang kena buat sale, saya pun saya kena juga. Tapi saya lebih fokus dekat Shopee lah, kat Shopee apa semua. Dan dulu saya juga pernah buat aiskrim goreng. Kalau siapa pernah dengar aiskrim goreng? Pernah, kat kedai ada jual. Saya sekarang ni dah ada, tak silap saya Nestle buat kan. Dulu sebelum Nestle buat, saya dah buat dulu dah. Saya dengan orang rumah saya. So pukul 11 malam, kita orang lain semua dah tidur kan. Saya masuk production. Saya buat dekat rumah aja. Saya sediakan satu workstation. Masa tu dapat order, saya ada berapa ejen lah, dalam 5 ejen. Paling jauh dekat Segamat. So masa tu sampai satu tahap kalau tak silap saya punya total aiskrim goreng yang saya dah buat tu tak silap saya mencecah 40,000 biji masa tu. Dan sampai satu tahap saya dah tak larat dah. Pasal saya buat berdua dengan orang rumah saya. Orang rumah saya pun kerja juga, cikgu kan. Biasalah bila kita ada kerja hakiki ni nak menyambil ni macam penat kan. So akhirnya saya decide kita stop. Yang itu atas nama Amira Frozen Food. So saya stop dan insyaAllah kita akan buat comeback balik. So saya beritahu pelanggan saya tak adalah kita stop terus kan. Mungkin kita akan buat comeback balik. Tapi seronok buat tu. Tapi penat lah sikit. Pasal kita tak hire pekerja kan. Kita buat pun sambil-sambil. Tapi itulah nak dikatakan tu. Apa yang saya nak sampaikan kepada awak. Kita punya sepatutnya pembudayaan tu dah ada dah. Awak kena biasakan daripada sekarang. So bila saya tengok kan. Pelajar-pelajar saya yang lepas-lepas kan. Dulu masa dekat poli saya tak nampak pun dia ni ada ciri-ciri usahawan. Nak bercakap pun malu, segan kan. Bila saya buat event pun agak jarang lah dia orang nak join kan. Tapi bila dia keluar daripada poli, saya tengok dia orang ni lain, dia jadi orang yang lain. Mungkin sebab didikan masa intern tu kan. Masa dia orang buat LI tu kan. Saya tengok dia jadi orang yang lain. Dia punya confident level dia pun lain. Dulu nak present pun bertolak-tolak kan. Tapi nampak tak? Maksudnya kita boleh didik lah benda tu. Sekarang ni bila saya tengok dia upload jadi top sale, ada yang terjebak dengan insurans, ada yang terjebak dengan jadi financial planner. Dalam bidang usahawan pun ada. Kita jadi macam bangga lah. Oh dia ni dulu ni, kita ingat balik kan. So awak pun, especially awak lah kan, dah semester 5 dah. So lepas ni awak keluar buat LI. Awak kena jadi orang yang lain lah. Student marketing tu lah. Awak bukan student DAT. Kalau student DAT ni lain sikit. Saya minta dia orang berniaga memang cukup payah. Pasal mungkin dia orang tak nampak kot. Dia punya vision dia tu tak. Macam DPR dah terbiasa kan, dah terdidik. Okay, faham? Ada soalan lain? Hello? Ada. Ada kot. Boleh Tak tak? ada sir. Boleh tak buka kamera sekejap? Alamak. Kantoi. Atas motor ke?
Tak mandi lagi. Aduh, patut. Langor tak ada air. Rumah pakai. Dah berapa sem dah awak macam ni. Saya pula yang risau ni, Pak. Anak saya 2 orang tu tak dapat masuk kampus lagi. Aduh, saya kata macam mana dah. Tapi itulah. Kita tak boleh elak kan benda ni kan. Minggu suai kenal pun online je tengok kawasan apa kampus guna drone kan. Allahu Akbar. Tak apalah, doa-doa lah insya-Allah kot. Tahun depan okey kot. Amin. Amin. Ya, doa banyak-banyak. Stay safe semua. Ni seorang dah buka. Okey. Kita pernah jumpa tak? Tak pernah kan? Tak pernah kan? Saya tak pernah mengajar awak kan? Sir bawa jabatan perdagangan ke sir? Ya. Under DPR. Nah, tak pernah jumpa. Tak pernah kan? Ya. Okey, tak apa. InsyaAllah kot. So sem depan awak dah LI dah kan, lepas tu dah tak balik dah dekat Poli PD dah. Kalau boleh janganlah repeat paper saya. Tunggu konvo je sir. Oh, yang itu kan. Oh, itu mesti tu kena buat tu. Kesian dekat batch-batch yang lepas-lepas ni. Tak konvo-konvo. Batch lepas tak buat ke sir? Kita bukan tak buat, kita tangguh. Oh, tapi tak adalah penyampaian sijil by online, tak adalah. InsyaAllah lah kot. Tangguh. Janganlah, tak nak. Tak tangguh sem depan. Tak, ini cerita yang batch yang lepas-lepas. Yang awak besok, hopefully semua ni kot. Keadaan dah bertambah baik kan. Masa tu adalah penyampaian scroll apa semua. Ni cerita yang sini awak ni. Kesian dia orang. Duk mengharap sangat kan. Okey. Yang lain tak nak buka kamera ke? Tak mau. Tak mau. Okey. Nak buat macam mana tak mau. Okey, so kalau tak ada apa lagi, saya berdua je dengan siapa ni? Asyik lupa nama awak Asfah. Kau kat mana ni, Fah? Saya kat rumah saya. Kat rumah Dia bilik saya. Okey. Kau tak Nama ayah saya Salihin je. Ya? Nama ayah saya Salihin. Oh, ya ke? Oh, nanti saya cek balik. Rasa macam pernah nampak. Macam pernah nampak nama tu. Dia ada anak satu kelas. Tak boleh nak buat sambil lewa pasal nama ayah pun dah nama sama nama saya. Oh, jangan buat macam-macam. Okey. Kalau tak ada apa lagi, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Nanti Farahin boleh share kat saya nanti Farahin. Okay sir. Alright. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Bye-bye. Terima kasih sir. Yang mana terlibat dengan MQA, good luck